Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar Seri Haluan Insan. Apa khabar semua? Semua sihat? Okey, alhamdulillah semua sihat. Okey, harapnya. Aiman nak tanya, solat macam mana? Jaga solat tak? Selawat tak? Adab dengan wapa kat rumah macam mana? Ada tak marah-marah mak ayah? Ada satu kisah ni mengenai seorang lelaki yang sangat kasihkan mak ayah dia, dan disebabkan kasihkan mak ayah dia tu, doa dia dimakbulkan. Okey, kisah ni diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Lelaki ni ada ibu bapa yang sangat tua, okey, yang dah uzur. Okey, jadi kebiasaan lelaki ni dia akan bagi mak ayah dia minum susu. Dia akan utamakan mak ayah dia lebih daripada keluarga dia sendiri. Lelaki ni ada keluarga, ada anak-anak, tapi dia akan utamakan mak ayah dia. Dia akan bagi susu tu kat mak ayah dia dulu, baru bagi dekat keluarga dia, baru bagi dekat anak-anak dia. Okey, jadi diceritakan, nak jadikan cerita, satu hari ni lelaki ni balik lambat. Maksud dia pergi cari kayu, dia balik rumah lambat, dah malam. Lepas tu mak ayah dia dah tidur malam tu. Mak ayah dah tidur sebelum sempat minum susu. Jadi lelaki ni dia berjanji kat diri dia, dia tak akan bagi susu ni dekat orang lain selagi mak ayah dia tak minum susu tu. Okay, jadi sampai besok pagi, sampai subuh tu, barulah mak ayah dia bangun. Okay, sampai masa tu anak-anak dah bangun dah. Anak dia dah menangis nak susu, tapi dia tunggu mak ayah dia bangun dulu. Bila mak ayah dah bangun, dia bagi mak ayah dia minum susu, baru dia bagi dekat anak-anak dia. Okay, dia buat semua tu sebab apa? Sebab nak dapatkan keredaan Allah. Okay, jadi disebabkan tu Allah makbulkan permintaan dia. Okay, jadi pengajaran pada kisah ni maksudnya kita kena kasihkan mak ayah kita, kita kena cinta mak ayah kita, kita kena utamakan mak ayah kita mendahului orang lain. Okay, barulah Allah sayang kita, barulah Allah makbulkan permintaan kita. Hari ni Mukliman nak cerita mengenai satu kisah, mengenai ahli taat dan ahli maksiat. Okey, apa itu ahli taat? Okey, ahli taat tu maksudnya orang yang sentiasa membuat ketaatan, orang yang buat apa yang Allah suruh. Dia banyak solat, dia banyak bersedekah. Okey, ahli maksiat pula adalah orang yang banyak buat dosa, orang yang tak solat, orang yang tak puasa. Kiranya orang yang meninggalkan apa yang Allah suruh dan dia buat apa yang Allah larang. Ini disabdakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi ada dua golongan. Ada lelaki yang pertama adalah ahli ibadah, iaitu ahli taat yang banyak, yang kuat beribadah. Yang kedua ahli maksiat yang banyak membuat dosa. Jadi dua lelaki ni berkawan. Jadi ahli ibadah ni banyak kali tegur, selalu tegur ahli maksiat ni. Okay, jadi satu hari ni ahli ibadah ni bila nampak ahli maksiat membuat dosa, ditegur ahli maksiat ni. Dia kata, berhentilah daripada membuat dosa. Jadi apa ahli maksiat ni dijawab? Dia kata, biarkanlah aku, biarlah Allah sendiri yang menilai perbuatanku. Engkau tak ada kuasa untuk menilaiku. Okay, jadi yang ahli ibadah ni jawab apa pula? Dia kata, demi Allah, dosa yang kau buat ni tak akan diampunkan Allah dan engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nak jadikan cerita, dua-dua meninggal dunia. Bila dua-dua dah meninggal, okey, masa Allah nak menghakimi dua-dua, okey, Allah pun bercakap dengan ahli ibadah tu. Dia cakap, adakah kamu lebih mengetahui daripadaku? Adakah kamu dapat mengetahui apa yang telah berada dalam kekuasaanku? Lepas tu dia cakap dengan ahli maksiat tu. Dia berfirman kepada ahli maksiat tu, dia kata, masukkan kamu ke dalam syurga berkat rahmatku. Kepada ahli ibadah tu pula, masukkan orang ni ke dalam neraka. Terbalik pula. Ahli ibadah tu pula yang Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ahli maksiat tu pula Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi nak kata kat sini, apa pengajaran dia? Orang yang kuat beribadah ni, dia beribadah dengan apa? Dengan sombong. Dia lupa yang
semua ibadah dia tu dia buat dengan izin Allah. Dia ingat dia sendiri dengan kekuatan dia. Itulah orang yang sombong. Bila dia lupa Allah. Orang yang lupa Allah ni, dia ingat dia yang bagus. Dia ingat dia solat, dia banyak sedekah tu dengan keupayaan dia sendiri. Tapi sebenarnya dia solat, dia buat kebaikan tu semua dengan pertolongan Allah. Manusia ni lemah. Kita buat semua kebaikan semua dengan pertolongan Allah. Jadi lelaki ni pula yang menghukum ahli maksiat tu. Padahal mungkin ahli maksiat tu dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Setiap kali dia buat dosa, mesti dia bertaubat kan. Kita tak tahu mungkin sebab tu lelaki maksiat tu dapat masuk syurga sebab dia selalu bertaubat. Okey, antara pengajaran daripada kisah ni, yang pertama, kita kena sentiasa meminta ampun daripada Allah. Macam yang kisah yang tadi tu, ahli maksiat tu, mungkin dia banyak meminta ampun daripada Allah. Dia walaupun dia dipanggil ahli maksiat, maksudnya dia buat banyak buat maksiat kan, tapi dia sentiasa meminta ampun. Jadi macam tu kita ni hamba yang lemah, kita sentiasa membuat dosa. Jadi kita kena sentiasa juga meminta ampun sebab Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah sangat luas. Bila kita membuat kebaikan, itu adalah dengan kekuatan Allah. Itu adalah limpah kurnia Allah yang bagi izin untuk kita membuat ketaatan. Jadi kita tak boleh sombong. Macam orang ahli ibadah tu, dia buat tu dengan perasaan yang sombong. Jadi sebab tu dia tak dapat masuk syurga walaupun dia banyak solat, dia banyak membuat ketaatan. Jangan sesekali berputus asa daripada rahmat Allah. Ingat, jangan putus asa. Bila buat maksiat, kita minta ampun. Bila kita taat, kita banyak sedekah kita banyak solat sunat, kita bersyukur. Kita rasa yang Allah yang bagi kita kekuatan untuk membuat ketaatan. Tapi bila kita terbuat dosa, kita minta ampun ke Allah. Jangan putus asa dengan Allah. Ajaran yang kedua, kita tak boleh sesuka hati. Kita tak berhak pun untuk menentukan nasib seseorang tu. Contoh macam ahli ibadah tadi, dia terus judge, dia terus cakap ahli maksiat tu tempat dia adalah neraka, tempat dia adalah bukan syurga. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak ada kuasa pun untuk cakap macam tu. Itu adalah Allah punya kuasa. Jadi itu saja kisah hari ini. Muklimah harap awak semua dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada kisah hari ini. Jadi sebelum Muklimah mengakhiri pesanan hari ini, suka Muklimah tu ingatkan untuk jaga solat 5 waktu. Perbanyakkan selawat. Lepas tu jaga adab dengan ibu bapa dekat rumah. Ingat, ibu bapa awak adalah kunci awak untuk awak masuk syurga. Kalau mak ayah awak tak redha kat awak, susahlah kita nak masuk syurga. Jaga perasaan, jaga hati mak ayah. Jadi itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.